Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azrael Fakira binti Sawi selaku ketua kumpulan ini dan pemegang nombor matrik 151830. Ahli kumpulan ini terdiri daripada saya sendiri dan 3 orang ahli yang lain iaitu Rosalina binti Andi, Nur Syazmi binti Muhammad Iqbal dan yang terakhir Nur Adibah Syakira binti Mazlan. Baiklah, sebelum menelusuri dengan lebih lanjut berkaitan dengan soalan iaitu bincangkan faktor utama yang menyebabkan kewujudan bahasa kacukan, eloklah dahulu kita memahami makna bahasa dan makna bahasa kacukan. Baiklah, makna bahasa menurut Holmes pada tahun 2002, bahasa ialah satu sistem simbol yang mempunyai makna. Selain itu, bahasa digunakan untuk menyampaikan konsep, membuat pernyataan dan bertindak sebagai alat komunikasi antara penutur dan pendengar. Bahasa pertuturan biasanya bersifat sementara dan kekal lama, dan pertuturan bukan sahaja mencerminkan penutur, malah kita dapat mengetahui jenis pekerjaan atau profesion, tahap pendidikan dan juga status sosialnya dalam masyarakat. Manakala makna bahasa kacukan, menurut Kamus Dewan edisi keempat, bahasa kacukan ialah bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang bukan Melayu yang tidak menguasainya, seperti yang dituturkan oleh orang Melayu apabila bertutur dengan orang bukan Melayu yang diketahui tidak pandai bertutur dalam bahasa Melayu yang betul. Selain itu, dapat didefinisikan sebagai bahasa yang bercampur aduk antara bahasa ibunda penutur dengan bahasa kedua yang cuba dituturkannya. Biasanya digunakan dalam hubungan perdagangan. Faktor yang pertama yang menyebabkan kewujudan bahasa kacukan ialah faktor pertembungan budaya secara langsung. Hal ini dikatakan demikian kerana berlakunya proses perubahan bahasa, termasuk bahasa kacukan dalam bahasa Pidgin dan bahasa Kriol. Hal ini boleh dibuktikan dengan kebudayaan Melayu yang sekian lama telah bertembung dengan pelbagai kebudayaan lain daripada beberapa bahagian dunia. Sebagai contoh, paling awal yang dikesan ialah kebudayaan India yang secara langsung menyebabkan adanya pengaruh Sanskrit pada abad yang keempat. Tambahan pula, ia berkembang dengan agama Islam di Kepulauan Melayu yang dibawa oleh orang Arab dan secara tidak langsung menerima pengaruh Arab. Seterusnya, kebudayaan lain iaitu kebudayaan Cina juga berinteraksi dengan kebudayaan Melayu, khususnya pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, dan yang terakhir iaitu kebudayaan Barat banyak mempunyai pengaruh yang besar kepada kebudayaan Melayu dan mempengaruhi bahasa Melayu. Oleh itu, jelaslah bahawa pertembungan kebudayaan Melayu dengan kebudayaan lain menjadi titik tolak kepada kewujudan bahasa kacukan. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang berikutnya. Terima kasih diucapkan kepada saudari Azrael. Saya Nur Syazmin binti Muhammad Iqbal, pemegang nama matrik 152016. Faktor seterusnya yang menyumbang kepada kewujudan bahasa kacukan ialah perkahwinan campur. Hal ini dikatakan demikian kerana institusi perkahwinan adalah asas kepada pembentukan keluarga. Perkahwinan campur yang diamalkan secara meluas antara etnik tempatan dengan bukan tempatan sebelum era kolonialisme telah membawa kepada kemunculan fenomena peranakan di Nusantara. Istilah peranakan merujuk kepada komuniti bukan peribumi yang ketara sifat kemelayuannya. Kedatangan orang luar, khususnya orang Cina, India dan juga Arab menyebabkan wujudnya kelompok Melayu hasil daripada perkahwinan campur antara orang Melayu dengan kelompok-kelompok tersebut. Perkahwinan campur yang berlaku akan menyebabkan berlakunya komunikasi untuk menyampaikan maklumat yang menyebabkan seseorang terpengaruh dengan bahasa ibundanya sehingga terhasilnya bahasa kacukan yang menunjukkan terdapatnya pengaruh daripada bahasa lain yang telah diserap masuk. Sebagai contoh, komuniti Ceti dan Babonyonya di Melaka, mereka bertutur dalam bahasa Melayu Kriol yang didasarkan pada bahasa Melayu Pasar iaitu bahasa kacukan yang telah mantap. Dalam hal ini, perkataan daripada bahasa Tamil, Cina, Inggeris, Portugis dan juga Belanda turut terkandung dalam bahasa harian yang dituturkan oleh mereka. Pada masa yang sama, berlaku juga penyerapan unsur-unsur tertentu seperti sebutan, kosakata dan juga tata bahasa daripada bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil dalam bahasa yang dituturkan oleh komuniti Babonyonya dan Ceti. Keadaan ini membuktikan bahawa mereka tidak lagi bertutur dalam bahasa Melayu asal yang mana telah digantikan dengan bahasa Melayu peranakan iaitu bahasa Melayu yang dipengaruhi oleh bahasa Cina dan bahasa Tamil mengikut versi masing-masing atau lebih dikenali sebagai bahasa kacukan. Sebagai
contoh kita boleh melihat frasa saya mahu masak nasi dalam bahasa Melayu baku telah bertukar kepada gua mau masak nasi dalam bahasa Baba Nyonya, iaitu wujudnya bahasa kacukan yang dipengaruhi oleh struktur bahasa Cina. Sudah terang lagi bersuluk, perkahwinan campur merupakan faktor yang menyebabkan kewujudan bahasa kacukan. Setakat itu sahaja pembentangan daripada saya serahkan kepada saudari Adibah untuk pembentangan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih saudara Sazmin. Saya Nur Adibah Syakira binti Mazlan bernomor matrik 152166 akan meneruskan sesi pembentangan ini bagi menjelaskan faktor ekonomi yang merupakan salah satu faktor utama kewujudan bahasa kacukan di Malaysia. Faktor ekonomi ini dapat dilihat melalui kegiatan ekonomi yang wujud di Malaysia melalui kedatangan golongan pedagang, golongan saudagar, golongan pengembara dan juga pembekal alatan senjata daripada negara-negara luar. Melalui kedatangan golongan ini telah mewujudkan satu bahasa penghubungan yang digunakan oleh penutur pelbagai bahasa untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Penggunaan bahasa kacukan akan wujud apabila para pedagang yang melakukan urusan perniagaan atau urusan ekonomi ini menggunakan satu bahasa yang telah dipermudahkan secara drastik meliputi aspek struktur dan kosakatanya agar mudah difahami oleh kedua-dua pihak. Sebagai contoh, pihak yang menjalankan kegiatan ekonomi ini akan menggunakan bahasa pidgin semasa proses pertukaran barang dagangan atau semasa urus niaga mereka. Selain itu juga, bahasa kacukan yang wujud di Malaysia ini juga dapat dilihat melalui kemasukan warga asing yang datang ke Malaysia untuk bekerja dalam pelbagai sektor, terutamanya sektor perkilangan, sektor pembinaan dan juga sektor perladangan. Penggunaan bahasa kacukan dalam kalangan warga asing ini dapat dilihat ketika mereka bertutur sesama sendiri atau bertutur dengan majikan mereka. Contoh penggunaan bahasa pidgin dalam kalangan masyarakat di negara kita ini ialah kasih tahu sama saya. Bahasa pidgin ini merupakan bahasa yang wujud daripada gabungan bahasa Melayu dan juga bahasa Cina. Oleh itu, dapat saya simpulkan bahawa kegiatan ekonomi yang melibatkan pelbagai bangsa dan juga pelbagai bahasa di negara kita ini telah mewujudkan bahasa kacukan di negara ini. Sekian sahaja pada saya. Saya serahkan pembentangan kepada rakan saya. Terima kasih kepada saudari Diba. Saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya berkenaan dengan faktor bagi kewujudan bahasa kacukan. Nama saya Rozalina binti Andi, pemegang nometrik 151776. Untuk pengetahuan kita semua, kedudukan ruang geografi yang berbeza menyebabkan kewujudan bahasa kacukan. Hal ini disebabkan ruang geografi yang berbeza ataupun kawasan yang berlainan mempunyai dialek yang berlainan ataupun bahasa yang berlainan. Oleh itu, apabila bahasa ini dipertemukan di satu tempat, ianya akan mengalami pencampuran atau lebih dikenali dengan istilah kacukan. Sebagai contoh, bahasa Baba merupakan bahasa pidgin iaitu bahasa kacukan antara bahasa Melayu dengan bahasa Cina yang bersifat sementara. Namun akhirnya, bahasa Baba berubah menjadi bahasa Kreol apabila bahasa ini dipertuturkan oleh masyarakat Baba Nyonya. Oleh itu, jelaslah bahawa bahasa kacukan ini terbentuk hasil daripada pertembungan budaya ataupun bahasa yang terdiri daripada ruang geografi yang berbeza. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Sebagai kesimpulannya, terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan kewujudan bahasa kacukan. Antara faktor yang menyebabkan bahasa kacukan ialah pertembungan budaya secara langsung, faktor perkahwinan, faktor ekonomi dan faktor geografi. Namun begitu, penggunaan bahasa kacukan haruslah seimbang dengan penggunaan bahasa standard. Hal ini dikatakan demikian kerana perkara ini perlu dilakukan agar bahasa rasmi negara iaitu bahasa Melayu perlu dimartabatkan berbanding dengan bahasa kacukan ataupun bahasa-bahasa yang lain yang ada. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih.